Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakaria bin Yusof, nombor metrik 282726 daripada Phase One Time. Hari ini saya akan menerangkan tajuk tugasan saya, iaitu harga siling. Harga siling atau ceiling price merupakan salah satu dasar awam yang ditubuhkan dan digunakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan harga sesuatu barangan berada di dalam kawalan. Ini kerana harga bagi sesuatu barangan akan menjadi terlalu tinggi jika tiada had yang ditetapkan oleh kerajaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi bagi harga siling adalah harga maksimum bagi sesuatu barang yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh pihak berkuasa. Manakala dari segi istilah bahasa Melayu pula, ianya merupakan keputusan yang diambil oleh ahli Dewan Kabinet yang mempunyai kuasa eksekutif untuk memelihara dan melindungi kepentingan awam. Tindakan akan diambil apabila muncul sesuatu isu yang memerlukan tindakan segera dari pihak kerajaan. Tindakan ini hanya dibincangkan di peringkat Kabinet tanpa memerlukan pengesahan Parlimen. Sebagai contoh, keputusan Kabinet Malaysia menetapkan harga siling bagi produk video cakra padat merupakan satu bentuk tindakan eksekutif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi industri muzik negara. Jika harga siling digunakan sebagai panduan untuk menentukan harga maksimum bagi sesuatu barang, maka harga lantai pula digunakan sebagai panduan untuk menentukan harga minimum bagi sesuatu barangan. Artikel Sinar Harian melaporkan bahawa Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Saharudin Muhammad Kia berkata, pembekal perlulah mengemukakan bukti yang kukuh dan jelas kepada pihak mereka jika pemborong menjual harga ayam melebihi harga siling yang ditetapkan oleh kerajaan, supaya pihak kerajaan dapat mengenakan tindakan kepada pemborong terbabit. Harga siling yang diperkenalkan sebagai satu konsep dasar awam adalah bertujuan untuk melindungi para pengguna dan orang awam dari menjadi mangsa ketamakan pemborong, penjual dan pembekal. Harga siling tidak berkesan apabila tahap harga siling sama atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang akan berlaku di pasaran yang tidak terkawal. Manakala harga siling berkesan merupakan satu harga yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Harga barangan di pasaran akan terjejas jika permintaan melebihi bekalan. Sebagai contoh, harga siling bagi sesuatu barang lebih rendah dengan harga operasi barangan terbabit. Hal ini secara tidak langsung mampu mengganggu harga keseimbangan barangan. Seperti harga siling seekor ayam yang ditetapkan ialah RM8.90 sekilo. Akan tetapi, kos yang dikeluarkan oleh peladang dan peternak ayam melebihi harga siling yang telah ditetapkan. Ianya merupakan harga siling yang tidak berkesan. Oleh kerana itu, pihak kerajaan telah mencadangkan agar satu harga siling baru akan diperkenalkan pada bulan harapan. Manakala, contoh bagi harga siling berkesan adalah apabila permintaan barangan kurang daripada bekalan barang tersebut. Seperti harga sebuah stroberi yang terpaksa diturunkan oleh penjual kerana kekurangan permintaan akibat daripada arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Bagi mengelakkan kerugian, para penjual terpaksa menurunkan harga jualan. Ianya berikutan kekurangan permintaan dalam beberapa tempoh tersebut. Contoh yang lain seperti harga bagi pembiayaan. Harga siling yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia adalah sebanyak 18%. Akan tetapi, bank-bank menetapkan harga siling sendiri yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan BNN. Seperti contoh, Bank Islam menetapkan harga siling bagi pembiayaan perumahan adalah hanya 15% sahaja. Harga siling yang dikawal oleh pihak berkuasa berubah dari semasa ke semasa. Harga siling bagi sesuatu barangan boleh meningkat. Namun begitu, ianya meningkat secara berperingkat mengikut had-had tertentu supaya orang awam tidak terbeban dan terkesan dengan lebih teruk. Semakin meningkat permintaan terhadap sesuatu barangan, semakin meningkatlah harga siling yang telah ditetapkan buat sesuatu barangan tersebut. Namun begitu, jika permintaan sesuatu barangan mula berkurangan, maka harga pasaran sesuatu barang turut menurun. Sebagai contoh, petani yang menggesa pihak berkuasa untuk menaikkan harga siling padi daripada RM1,200 per tan kepada RM1,400 per tan. Hal ini demikian kerana kos input padi semakin meningkat. Harga racun dan
baja turut meningkat sehingga 150%. Ianya mengakibatkan kerugian kepada para petani. Malahan, para petani hanya menerima purata gaji bulanan sebanyak 1,000 sahaja. Oleh yang demikian, harga siling bagi suatu barang perlu ditingkatkan mengikut keadaan semasa. Jika pihak kerajaan tidak mahu membebankan orang awam dengan kenaikan harga barangan, maka pihak berkuasa perlulah meningkat atau menawarkan harga subsidi barangan bagi petani, penternak ataupun padang supaya peningkatan kos operasi tidak membebankan mereka dan secara tidak langsung menaikkan harga barang secara mendadak dan membebankan. Secara kesimpulannya, konsep harga siling yang diperkenalkan di antara salah satu dasar awam memberi impak yang positif buat sesebuah negara. Dengan adanya harga siling yang ditetapkan buat sesuatu barangan, ianya mampu membuatkan kenaikan harga suatu barang tersebut meningkat secara perlahan dan berperingkat. Jika harga suatu barang tidak dikawal oleh mana-mana pihak, maka penjual akan terus mengaut keuntungan secara berleluasa dan membebankan orang awam. Malah kenaikan harga siling sesuatu barang akan dilakukan dengan kajian dan siasatan terlebih dahulu dan tidak akan meningkat tanpa usul periksa. Oleh kerana itu, konsep harga siling yang dibenarkan amatlah membantu orang awam secara tidak langsung. Selain daripada itu, sekiranya ada penjual yang menaikkan harga barangan lebih daripada harga siling, turut akan dikenakan tindakan undang-undang. Konsep harga siling yang diperkenalkan adalah bertujuan untuk mengawal kenaikan harga barangan dan membantu meringankan beban orang awam daripada menghadapi kenaikan barang secara mendadak dan membebankan oleh peniaga-peniaga yang ingin meraup keuntungan.